Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cara untuk kita build PC gaming yang budget tapi performance dia padu nak mati ialah dengan guna graphic card mining. Orang skeptical sikit dengan graphic card mining, kata senang rosak, scam dan sebagainya. But actually ada beberapa company yang memang test dulu graphic card tu. Dia check quality graphic card tu sebelum jual kepada customer. Sebagai contoh sponsor kita untuk video kali ni iaitu Systematic Solution. Systematic Solution ni ialah sebuah company yang fokus kepada repair graphic card, but dalam masa sama mereka pun ada jual beberapa jenis graphic card mining. Video kali ni saya nak kongsikan dengan anda apa yang kita kena buat sebelum dan juga selepas beli graphic card mining supaya kita dapat jaga dia untuk satu jangka masa yang lama. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, untuk guna graphic card mining ni kan, ada beberapa precautions yang kita kena buat. Lain orang mungkin lain style, macam saya punya cara adalah seperti yang saya nak kongsikan dengan anda. Mungkin sedikit berbeza dengan kawan-kawan anda yang lebih otai lah. First step, apa yang saya akan buat ialah saya akan check physical graphic card ni, which is tempat yang paling crucial ada dua. Yang pertama, connector PCIe. Tengok dekat emas-emas ni ada yang terkupil ataupun karat ataupun tidak. Kemudian kita kena tengok dekat belakang chipset dia ni ada karat ataupun ada physical damage. Kalau dua ni okey, insya-Allah tak ada masalah. Macam dia punya kipas kan, saya rasa sekali tengok pun kita tahulah sama ada dia punya bilah tu ada patah ataupun tidak. Lepas tu, dia punya I/O port dekat belakang ni pun biasanya tak ada isu sangat, cuma in case kita check juga. Alright, kalau anda tak tahu bagaimana graphic card mining digunakan, sebenarnya graphic card mining ni kita tak cabut pasang, tak ada. Once kita pasang, kita akan letak dia dekat situ sahaja. So, kerosakan dekat PCIe connector ni agak sangat-sangat kurang lah sebenarnya. Cuma, kenapa graphic card mining ni senang rosak? Benda ni adalah kerana dia digunakan 365 hari straight tanpa henti dengan load 100%. Kita bagi dia buat kerja kau-kau punya tanpa rehat selama 20 jam sehari. That's why possibility untuk rosak tu ada. Okey, lepas dah tengok dia punya physical damage, tak ada masalah, kita pergi ke langkah yang kedua iaitu stress test. Untuk stress kita punya graphic card ataupun untuk bagi dia bekerja secara total, kita akan guna satu software percuma yang diberi nama Fermac. Fermac ni anda boleh download dekat link yang saya letak dalam ruangan description box below. Download, lepas tu install. So, ini interface yang akan keluar. Kita akan nampak kita punya graphic card. Macam yang saya ni ialah Radeon RX 580 dengan suhu semasa ialah 40 darjah, which is adalah satu suhu normal untuk graphic card AMD RX 580. Maybe anda akan dapat lagi rendah. So dekat resolution ni kita letak dia Full HD, then kita tekan GPU stress test. Once kita tekan GPU stress test, akan keluar warning yang mana mereka akan bagi tahu yang mereka tak akan bertanggungjawab kalau ada kerosakan dan sebagainya. Just tekan go. And bila kita tekan go, kita akan nampak suhu prosesor. Anda tengok dekat bahagian bawah ni, suhu, bukan prosesor, maaf, suhu graphic card ni akan terus naik. Kita tunggu selama 1 jam. Kalau anda rajin, maybe anda boleh tunggu lagi lama. Mungkin 1 malam sebagai contoh. Lagi lama lagi bagus sebab kita boleh pantau keadaan graphic card kita dengan lebih teliti. Okey, katakan kita sedang test graphic card kita, sedang buat stress test ni. Kalau berlaku something abnormal, macam contoh, PC kita tiba-tiba mati ataupun mungkin PC kita tiba-tiba hang, restart, berlaku blue screen. Itu menandakan something wrong dengan graphic card ni. Tapi tak bermaksud yang kita kena buang grafik card ni terus. Tak, kita kena proceed ke cara yang ketiga, which is kita kena buka and cuci, tukar dia punya thermal paste yang ada dekat dalam. Maybe dia punya masalah tu berpunca dari temperature yang agak tinggi. Sekarang saya akan tinggal dia buat stress test selama 1 jam untuk tahu keadaan sebenar dia macam mana. 3 days later. Okey, suhu akhir yang saya dapat ialah 78 darjah. Jadi sekarang kita nak cuci dia. Kita akan
akan buka satu persatu, which is kita perlukan, of course, kita perlukan screwdriver, kemudian kita perlukan thermal paste, kita perlukan alkohol untuk cuci thermal paste yang lama, dan jom kita buat. Buka semua skru yang ada, and biasanya orang tak tahu yang ini pun sebenarnya skru. Yang ada di tepi DVI port ni, ini pun skru. Jadi anda kena guna plier ke atau apa-apa sahaja untuk buka dia. Dan semua skru dekat belakang ni. Now kita dah boleh cabut dia punya backplate, and dekat sini anda boleh nampak ada thermal pad yang dah macam dah kering sebenarnya. Nanti kita akan pasang thermal pad dekat sini. Basically untuk selamat yang mana ada thermal pad kita ganti dengan thermal pad, yang mana ada thermal paste kita ganti dengan thermal paste. Just follow apa yang kilang tu buat Bila nak cabut casing yang ada kipas ni, biasanya ada kabel, jadi anda tak boleh tarik kuat-kuat, anda kena check dekat mana kabel dia. So, macam yang ni, ada dekat sini, kabel untuk RX 580. So, sekarang kita dah ada chassis untuk fan, kemudian kita ada backplate dia, dan kita ada dia punya motherboard and ada heatsink. Heatsink ni kalau apa yang saya tengok, bagus lagi, tak ada karat and tak ada debu yang banyak. Bukan tak ada debu yang banyak, memang tak ada debu langsung dah. Mungkin Systematic Solution dah tolong bersihkan untuk kita. Cuma apa yang kita kena buat sekarang ialah kita kena tukar thermal paste yang ada dekat chipset. Untuk pengetahuan anda, grafik card ni dia sebiji macam PC kita. Dia ada motherboard, kemudian dia ada processor which is chipset yang kita panggil RTX 4080 RX 580. Ini dia chipset dia. Kemudian dah ada RAM. Lepas tu kena pasang power supply. Ada IO port dekat bahagian belakang. Dia sebiji PC kita. Cuma kerja dia fokus kepada grafik sahaja. Okey, apa yang kita kena buat sekarang, anda kena guna alkohol untuk cuci dia punya chipset ni. Dan tengoklah thermal pad. Kalau kena tukar thermal pad, kita tukar thermal pad. And saya tadi stress test saya dapat dalam 78 kan. Kita nak tengok lepas ni bila kita pasang balik berapakah suhu yang jatuh lepas kita cuci dia semua benda ni. Untuk dia punya motherboard ni kita kena guna anti-static punya brush, dan kalau anda boleh lap dengan alkohol, so anda lap dengan alkohol. Boleh pakai alkohol swab yang dijual dekat Guardian, dekat Oxen tu. Saya akan gantikan thermal paste untuk RX 580 ni dengan Cooler Master Ice Fusion. Kemudian dia punya thermal pad tu dengan thermal pad Pro 2mm. Kita akan tukar. Yang ni saya rasa 1mm. Day 2. Okey, sekarang saya dah dapat masuk ke dalam desktop. Kalau tengok kepada Firmark, suhu ni ada sedikit penambahbaikan lah. Kalau tadi tinggi lagi, dan sekarang kita dapat 32, 33 darjah. Apa-apa pun kita kena lakukan stress test. Ada dua sebab kenapa kita kena lakukan stress test juga. Yang pertama, untuk pastikan yang lepas kita dah godek-godek tukar thermal paste, tambah thermal pad dan sebagainya tadi, adakah kita jadi macam tikus baiki labu? Adakah grafik card ni jadi malfunction? Ada berlaku abnormal? That's why kita kena lakukan stress test. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, sebab kita nak tengok perubahan. Ada tak perubahan yang signifikan bila kita tukar thermal paste tu? Mungkin ada, mungkin tak ada. A few inches later. Okay guys, lepas stress test grafik card ni selama 1 jam, saya tak nampak kesan yang signifikan atas apa yang kita buat. Suhu idle tu memang ada sedikit perbezaan, which is lepas kita tukar thermal paste memang lagi rendah. Tapi bila kita stress, kita bagi load 100%, suhu akhir dia lebih kurang sama sahaja. Maybe Systematic Solution dah check, dah perbaiki apa yang patut sebelum hantar grafik card ni kepada saya. That's why bila kita nak beli grafik card mining ni, saya highly recommend anda cari company yang memang tahu apa yang mereka buat. Macam Systematic Solution lah. Company ni dia repair graphic card, and mungkin dia cari orang yang jual graphic card mining, mereka beli, mereka repair and mereka jual kepada customer.
Dekat Facebook, mungkin anda jumpa seller perseorangan yang jual dengan harga yang lagi murah. Saya bukan tak recommend, tapi anda kena berhati-hati sebelum beli. Apa-apa pun kalau anda nak selamat, tak payah fikir panjang. Anda beli saja dekat sistem Max Solution. Link Shopee saya sediakan dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.